Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni pasal Nabi Khadir alaihi salam. Kita bicara sebelum ni tentang pendapat yang mengatakan dia ni hidup sampai sekarang, sampai kau dekat kiamat, dekat Quran dia angkat. Dan pendapat yang kedua kita tengah bicara dah, hari tu cuma online tak boleh internet ni. Putus tengah jalan lah. Jadi banyak sekali sekat, kita berhenti lah, kita baca bicara sikit lah. Jadi pendapat tentang wafatnya, ramai jugalah. Tapi ramai lagi ni ulama yang kata hidup. Tenang lagi. Kebanyakan ulama hadisnya lebih kurang gitulah yang kata ni. Ramai lah ulama hadis yang kata meninggal dah dia dah. Hujah pertama kita bicara dah. Antara hujah pertama ni 1000 tahun ni lama. Lepas tu lama sangat dan mustahil lah. Dari Quran hak sebut 950 tu mestilah paling hebat dah. Jika ada hak lebih hebat daripada Quran cerita karut hak hebat aja nak. Masalah ni ulama pun terkena juga dah. Bila dia telajak bersangka baik dengan ulama-ulama yang soleh yang lain dah. Itulah sebabnya tak, walaupun tak logik pun dia kata logik. Yang keduanya pendapat dari hujah pertama lagi dah. Anak keturunan Nabi Adam kata Khadir ni. Kata pelik lah. Lepas tu Menteri Zulkarnain pula. Pelik pula lah. Lepas tu yang lain lagi kata Nabi Adam tu tinggi sangat dah. Tak pernah sabar. Khadir ni Nabi Musa gapo ni kecil dah. Jadi gitulah. Tapi ada jawab cuma dah ni kata Ya'juj Ma'juj tu ada hak kecil dah. Dari jawab dah. Tapi apa pun tu jawab balik tu kita kata tak kemah lah. Tak apalah kita sambung hujah kedua pula kan. Seanjanya Nabi Khadir ni hidup sebelum Nabi Nuh lagi, sudah tentu dia akan bersama Nabi Nuh AS naik kapal lah. Tetapi maklumat seperti ini tidak pernah diriwayatkan oleh siapa pun daripada hadis. Rujuk Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dha'if halaman 74 bagi Ibn Qayyim Jauziyah. Jawapan orang jawab balik ni. Golongan hak pertahankan Nabi Khadir hidup lagi. Seandainya kita menerima kenyataan bahawa wujud Khadir berlaku sebelum Nabi Nuh AS lagi, maka tidak semestinya dengan sebab tidak ada satu periwayat yang menyatakan bahawa Khadir berada dalam kapal, maka kita memutuskan dia tidak wujud pada masa itu. Ini kerana kemungkinan dia juga ada dalam kapal tu. Mungkin lah. Cuma kewujudannya tidak diberitakan dan tidak diriwayatkan. Di samping kita juga boleh mengandalkan Khadir juga menaiki kapal tersebut. Tapi dia tidak dapat dilihat oleh siapa pun. Main buah tak nampak. Main buah tak nampak ni masalah lah. Bukan manusia. Senang-senang kat tersebut kata lah tu wali ke. Nabi ke senang-senang kata. Malaikat ke, jin ke. Gitu lah molek je lah. Ni main buah tak nampak lebih Khadir lah. Oh tertentu nampak. Tertentu ni bukan makhluk manusia ni. Jenis jin ke apa, malaikat, syaitan boleh lah gitu lah. Rujuk Ruhul Ma'ani lah komentarnya. Hujah bakhir dia mungkin ada di atas kapal tersebut tapi tak dapat dilihat oleh siapa pun merupakan satu andai yang tidak logik dah. Dan tidak perlu cuba diada-adakan melainkan jika di sana ada dalil sahih memberitahukannya. Rujuk Bidayah wa Nihayah. Jawab dah Ibnu Katsir jawab ayat gitulah. Masalah tak nampak ni. Hujah ketiga, sungguhnya ulama berpendapat bahawa Nabi Nuh AS setelah keluar daripada kapal telah mati bersama-samanya semua pengikutnya. Yang tiga hanyalah keturunannya saja. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Safat ayat 77 berbunyi wal ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Maksudnya lalu kami jadikan hanya zuriat Nabi Nuh sahaja yang terus kekal hidup. 360 Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dha'if halaman 74. Di situ ceritanya keturunan Nabi Nuh sahaja dah. Humul baqina wa ja'alna dzurriyyatahu dzurriyyah. Keturunan dia. Bukan apa dia, keturunan dia aja hidup. Hal lain tu mati dah. Jadi naik kapal. Walaupun selamat daripada bala banjir besar tu, tapi mereka hanya tak berkekal akan mati. Kalau ada lah Nabi Khadir mestilah ada lagi juga dah. Bukan zuriyat tahu dah. Gitulah.
Jawapannya, dia jawab dah. Kami tidak dapat menerima berdawai bahawa ulama bersepakat mengatakan kesemua penghuni kapal mati bersama-sama dengan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh kehebat dah 950 tahun apa lama. Dia pun mati, walai lagi lah mati dah. Sehu dari Quran sebut ni, benda yang hebat dah. Dan yang masih hidup selepas keluarnya Nabi Nuh daripada kapal itu hanyalah anak cucunya sahaja. Ini kerana kenyataan dalam ayat bahawa semua makhluk manusia mati kecuali anak-anak cucu Nabi Nuh AS. Itu hanyalah tuju kepada orang yang berdusta ke Nabi Nuh AS yang tenggelam bersama banjir besar tersebut. Ini dah masuk asalnya. Kalau ayatnya hak selamat tu lah. Keturunan hak tak nak mati tu tak ada lah keturunan tu lah. Putus keturunan. Keturunan yang bersamanya keturunan hak dalam kapal. Hak tu nak ayat sebenarnya. Tapi nak ayat tu logik juga. Nak ayat mati dah. Ayat ini juga bermaksud akan mati semua orang yang dapat dilihat secara zahir mereka keturunan Nabi Nuh AS dengan dalil syaitan juga berada dalam kapal itu. Nabi hak syaitan budak syaitan ni manja stamana tak mati bukan mati lemah syaitan. Ayat ini juga bermaksud akan kekal zuriat Nabi Nuh AS melalui proses perkahwinan dan kelahiran anak. Ini berarti bahawa ayat ini tidak menafikan akan terus kekal orang lain daripada keturunan Nabi Nuh dengan tanpa melalui proses perkahwinan dan kelahiran. Dan ini bagi kami berlaku pada Khadir AS. Dia tak kait dengan nikah kahwin. Pakai hidup sama ni Khadir. Ini rujuk ruhun ma'ani lah. Komentar. Sungguhnya pendapat bahawa Khadir wujud sebelum Nabi Nuh AS lagi merupakan satu pendapat yang lemah. Dan pendapat yang muktamadnya adalah sebaliknya. Justru itu perbahasa dan komentar terhadap wujud ini tidak perlu diperpanjangkan lagi. Tapi dalam pada itu pun pendapat muktamad ini juga tidak akan terlepas daripada kritikan. Ruhun ma'ani lah. Gitu lah. Hujah keempat pula. Jika diandaikan bahawa memang benar ada manusia yang kekal hidup semenjak daripada zaman Nabi Adam sehinggalah hampir kepada hancurnya dunia dah. Nabi Khadir lah dah. Nescaya ini merupakan salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah SWT dan keajaiban ciptaannya yang sangat hebat lah. Justru itu sudah pastilah maklumat mengenainya telah pun disebutkan dalam Quran sendiri dah. Pada beberapa tempat tertentu. Kerana ia menggambarkan tanda-tanda keagungan Tuhan dah. Tanda yang hebat lah. Dalilnya sesungguhnya Allah Taala telah menyebutkan dalam Quran cerita orang yang dihidupkan selama 950 tahun Nabi Nuh lah. Dalam Quran sebut 950 tahun. Ayat hebat lah. Dan dijadikannya sebagai bukti kebesaran Allah SWT ni. Nah. Secara logiknya jika cerita umur panjang Nabi Nuh disebutkan, kenapalah pula Allah Taala tidak menyebut cerita umur panjang Nabi Khadir ni? Sedangkan usianya berlipat kali ganda lebih panjang berbanding Nabi Nuh. Nah. Justru itu ada sebagai ulama menyatakan bahawa cerita panjangnya umur Khadir ini merupakan satu dongeng yang menghantui manusia akibat tindakan syaitan. Ulama pun tipu syaitan. Jangan kata ulama tak tipu syaitan. Al-Manur Nifus Sahih wa Dha'af halaman 74-75. Jawapannya tak. Tidak semestinya panjang umur Khadir menjadi sebesar-besar tanda kebesaran Allah SWT. Yang ianya mesti disebut berulang kali dalam Al-Quran. Beli waktu pula dah. Sesungguhnya tujuan utama Allah SWT menyebut kisah Nabi Nuh AS kepada Nabi kita SAW adalah untuk menceritakan betapa hebatnya tentangan yang terima oleh Nabi Nuh daripada kaumnya sehingga akhirnya mereka mati tenggelamkan dalam keadaan kafir. Matlamat ada tujuan seperti ini tidak wujud jika disebutkan cerita panjangnya umur Khadir dalam Al-Quran. Bahkan apa yang dapat difahamkan daripada cerita panjangnya umur Nabi Nuh AS yang disebutkan secara jelas dalam Quran bahawa harus secara tidak langsungnya dipanjangkan umur siapapun dari kalangan makhluk manusia melebihi jangka masa umur panjang yang telah diberi kepada Nuh AS. Ruhul Ma'ani. Ni jawab ni tak? Kita Ruhul Ma'ani jawab ni lah. Komentar. Kami ingin kembali ke memperbaharui hujah kami sebelum ini. Iaitu kalaupun kisah umur panjang ini tidak disebut berulang kali dalam Quran. Tapi sebaik-baiknya mengikut pandangan kami biarlah ianya disebutkan juga. Walaupun sekali sahaja dalam Quran kerana ianya termasuk daripada setengah tanda-tanda kebesaran dan keagungan ketuhanan dari aspek kemanusiaan. Manusia ni umpamanya pelik lah. Tak usah kerja saya tak boleh. Waktu hidup lama dah. Manusia ni tak lama mesti tu ayat. Tapi secara logiknya ianya bukanlah menjadi suatu kemestian bagi Allah Taala untuk menyebutkan itu semua dalam Quran. Memang bukan mesti pula dah. Tapi sepatutnya ada lah hebat setara tu cerita dia. Kami berpandangan sedemikian kerana Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Quran kisah umur panjang musuhnya Iblis alaihi la'natullah. Allah sebut Iblis nama dia hidup dah. Justru itu apabila semuanya disebutkan maka jadilah Al-Quran ini sebagai sebuah kitab yang terkandung dalamnya cerita umur panjang mereka yang jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, daripada golongan jin, dan cerita umur panjang orang yang dirahmati oleh Allah daripada golongan manusia. Kesemua ini menunjukkan kemurnian Al-Quran.
Cerita Nabi Nuh umur panjang tu. Nampaknya comel cerita dia dah. Bukan nak cerita kena azab, dia cerita perjuangan Nabi Nuh ni lama lah. Nah, siapa ke 930 tahun sabar dia dalam dakwah dia. Jadi siapa kau buat nganyi ke dia kerana kesabaran dia tu. Dia agak nampak ni tak dengan kata tak nak bala lagi dah sekarang nak bala dah. Boleh juga dikatakan bahawa penyebutan kisah panjang Umar Khadir dalam Quran akan memberikan kegembiraan kepada Nabi SAW. Kalau benda tu betul, mesti sebut dalam Quran dah. Nak suruh gembira Nabi dah. Dan ia dapat menghapuskan pertelingkahan pendapat yang berlaku sekarang ini. Kalau betul dah dah. Dan kalau pun berlaku juga perselisihan ianya hanya akan berlaku di sekitar sampai bilakah akan dipanjangkan umurnya. Dan akan menjauhkan anda yang bahawa panjang umurnya Khadir disebabkan dia telah meminum air mata, air hidup. Ruhul Ma'ani juga dah. Kitab ni tidak sokong 100% dah. Begitu ya kitab Ruhul Ma'ani ni. Ia cerita dua-dua lah. Sebab perbandingan lah. Hujah kelima pula pendapat bahawa Khadir masih hidup adalah satu pembohongan terhadap Allah dengan tanda ada asas ilmu dah. Kadang kena mikir lah dah. Kadang ilmu hebat apa kadang ia telajak. Terima tanpa kritikal dah. Makna dia pun masalah juga setengah-setengah nama dah. Pendapat seperti ini adalah haram dengan nas Al-Quran. Kecek tanpa ilmu ni kita terima kaedah biasa. Kalau benda tu pelik tanpa dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih, ia akan jadi benda khurafat. Dan kita kira cakap mempermain ke Quran, mentafsirkan benda yang tidak ditafsirkan ke Quran. Adapun alasan haram bagi pembohongan adalah jelas, iaitu mengeluarkan pendapat yang penuh kontroversi dengan tanpa ilmu dia. Benda yang boleh menyebabkan orang mikir kok dah. Khurafat dah. Banyak jadi khurafat ke Nabi Khadir ni dah. Terutama sekali tokoh-tokoh sufi dah, tasawuf gapo ni nak, tariqat gapo dak cerita pasal Nabi Khadir. Jumpa Nabi Muhammad SAW, jumpa Nabi Khadir sama dak. Nabi Khadir pun beri ilmu baru sama kedema dak. Ni masalah ni. Kata ilmu laduni lah daripada Nabi Khadir. Apa ilmu laduni? Kata daripada Allah laduni. Sesuatu Allah tiba Nabi Khadir lah. Dan Nabi Muhammad SAW lagi qazah lagi apa. Bukan laduni tak. Arti kita kata bermain-main apa-apa ni lah. Sementara alasan haram berpendapat dia masih hidup ialah kerana jika dipastikan hidupnya Khadir sudah tentu darinya telah disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Mesti sebut sikit dah benda tu besar nah. Hidup lama ni, hidup sepanjang ni benda yang besar nah. Atau diijma'kan oleh umat Nabi Muhammad SAW ni. Tapi di manakah maklumat dalam Quran yang menjelaskan semua ini? Atau dalam hadis yang manakah dan bilakah telah berlaku ijma' ulama tentangnya? Nah. Al-Manar al-Munif fi Sahih wa Dhaif Ibn Qayyim dah, halaman 75. Jawapannya. Imam Al-Yafi'i berkata, dah, ini tokoh pertahankan nak. Mengenai hidupnya Khadir AS terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi yang bercanggah dengan pendapatnya sendiri. Yang mengatakan bahawa Khadir telah mati. Ada hadis dia dah. Dalam kitab Ibnu Jauzi kan tidak? Tapi dia tak pakai dah. Sungguhnya dia telah meriwayatkan 4 buah hadis dengan sanad bersambung yang menjadi dalil hidupnya Khadir AS. Pertamanya ialah hadis riwayat Ali karramallahu wajhah. Bunyi Ali ni pelik dah. Yang berbunyi sungguhnya Rasulullah SAW telah melihat Khadir dalam keadaan bergantung di tirai Kaabah. Nah. So hadis ni. Kedua, riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa sabda baginda Rasulullah Khadir bertemu dengan Ilyas pada setiap tahun di musim haji. Maka mereka berdua masing-masing mencukur kepala rakannya. Dah. Kata perawi hadis ni, apa yang aku tahu hadis ni adalah marfu' daripada Nabi SAW. Marfu' kata sampaikan dia. Tiba-tiba. Sejak tiap tahun ni. Masa Nabi duduk perang, nak balas dengan sektor kafir Quraisy tu tak. Berhala ada 350 berhala di sekeliling Kaabah tu. Duduk tawaf juga pun. Nabi Khadir ni dia ada satu dah. Ada tawaf juga dah. Tak ada lah membela kebenaran, menentang berhala-berhala, tiba-tiba dak tawaf juga. Pelik juga dak. Hadis ketiga ialah riwayat Ali karramallahu wajhah. Dah radhiyallahu anhu lah sebenarnya dah. Lebih tepat. Lagi yang berbunyi sesungguhnya Khadir bertemu dengan Israfil, Ijrabil dan Mikail di kawasan Arafah. Ketika melaksanakan ibadah haji di sana. Riwayat ni. Riwayat Ali ni masalah lah dah. Karena kebanyakan ya ada sahih tapi banyaklah masalah ni. Nasrul Mahasin Al-Ghaliyah bagi Al-Yafi' halaman 40 dan Fatwa Al-Hadisiyah bagi Ibn Hajar Al-Hatami halaman 37.
Ibn Hajar pun bawa hadis ni juga dah. Berhujah dah. Komentar dah. Dah. Jadi kataku ini pengarang Muhammad Khairul Madani Yusof ni nak ulama Mesir dia. Hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Syafi'i tidak boleh terima sebagai hadis sahih, tapi sebaliknya ianya adalah hadis tidak sahih lagi lemah. Palsu lah kira dah. InsyaAllah pentasihan hadis ni akan dilakukan pada perbincangan berikutnya dah. Namun sebelum ini telah disebutkan ulasan daripada Ibn Qayyim rahimahullah mengenai hadis-hadis yang diriwayatkan berhubung dengan masalah ini yang berbunyi. Sesungguhnya hadis-hadis yang telah disebutkan mengenai Khadir AS dan hidupnya semuanya dusta dan tidak sahih walaupun satu hadisnya. Satu hadis pun tidak sahih. Macam mana Imam Syafi'i kata? Itu dah. Kadang ini selagi masalah dah. Setengah ulama ibu hadis dalam kitab dia bukan bermaksud dia sokong kata hadis sahih. Kadang-kadang dia nak cerita lemah pada dah. Imam Tirmizi ke apa nak cerita. Dia cerita tu hadis tu lemah dah. Kadang-kadang dalam Sahih Muslim pun hadis yang belakang-belakang tu sebagai penyokong maknanya ada tapi perawi yang lemah ada. Sokongnya sebagai penyokong saja dah. Kadang-kadang ayat ni bertetangga pada ada Sahih Bukhari dah. Riwayat dari Ibn Ishaq tu nampak macam bercanggah. Soalnya disebutkan hadis tu untuk mungkin menyatakan sahih nak kata dia salah. Ada dibincang ke ulama siapa tahap tu dah. Dan ada setengah ulama tu ibu boleh kita dia tak ada menyatakan pendapat dia. Ibu pun saja. Dia bukan sokong hadis tu dah. Ada bahan macam-macam lah nak. Ada pula hadis riwayat Abu Hurairah sendiri jilatan anjing 7 kali suci salah satu dengan air tanah tu. Abu Hurairah sendiri tapi dia sendiri dalam kitab Musannaf Ibn Abdul Razak kitab-kitab yang meriwayatkan asas-asas sahabatnya. Dia sendiri tidak beramal dengan hadis tu dah. Dia kata 3 kali ke pada dah. Sekali ke dah ada riwayat lain lah. Seolah dia kata benda tu tidak jadikan dia tidak pakai hadis tu. Kemana kira dah. Jadi banyak kara lah ilmu tu luah lagi dah. Jangan semata dia kitab ni jumpa dia kitab ke dia berlaku dah. Pasal apa mandi sapa lah dah. Mandi sapa pun percaya jumpa dia kitab. Bukan kitab muktabar, kitab kedai-kedai ni no. Tak tahu bila ni. Pakai ke mahkamah. Tu masalah ni tak. Bukan keadaan ilmu ni bukan mata-mata lagi kitab dah. Ni juga soal lagi masalah ijazah amalan. Ijazah amalan pun bukan semata ijazah amalan tu jadi besar, jadi benda tu berkat lepas tu jadi boleh amal, kata tak terima ijazah tak dia amal. Karut belaka tu dah. Ijazah dulu dia panggil suruh sanak ataupun panggil asbab dah. Bukanlah ijazah amalan. Dia beri ijazah ataupun sanak dari segi kitab dah, kitab. Pasal hadis kitab ni kitab tu ada sahih doa ke apa dah. Tapi dia dimaafkanlah dia pegang tanggungjawab menjaga kitab tu yang ada dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu tanggungjawab dia. Tapi apabila nak bawa berhujah, dia bukan berhujah dengan satu-satu hadis tu kecuali disahkan kekuatan dia dah. Mungkin semata-mata kitab tu boleh pakai belakang. Tu kaedah. Ijazah ko, sanak ko, asbab ko. Yang apa? Kitab. Bukan so hadis tu. Jual beratus-ratus perawi dah. Ada setengah tu. Syekh Nuruddin Bajari tu saya tengok kitab dia. Musas apa? Sofah bin Musafah apa ni hak salih ni. Dia habis berpuluh-puluh tau, beratus tau perawi nak sampai ke hadis tu nak. Kita kata pada gapo tu nak. Jadi kita kena faham konsep je tu. Kalau satu amalan tu tidak jadi, ia padan amalan ni hanya padan pada kitab-kitab hadis yang dikumpulkan oleh ulama dulu. Sekatu ya sanak diperbincangkan. Sanak ke dia ni wak kau punuh lah. Kalau ada kau punuh bukan kau kuat. Banyak mana beratus pun dia akan jadi kau punuh hadis tu. Walaupun hadis tu sahih, kalau tengok ke ulama-ulama selepas daripada perawi-perawi hadis zaman dulu. Kerana ulama ke dia tu tingkatan lajak lemah, lebih lemah daripada hak dalam kitab ni. Peringkat pengumpulan hadis ni. Itu kena faham kaedahnya. Okey, apa ya? Nama sebelum ini telah disebutkan ulasan daripada Ibn Qayyim rahimahullah. Tak apalah itulah kita bicara tadi ada satu hadis yang sahih dah. Ada hadis yang dusta dan tidak sahih. Hujah ke-6. Sekuat-kuat dalil yang boleh jadi kesandaran tentang hidupnya Khadir hanyalah riwayat yang mengandungi cerita-cerita bahawa seorang lelaki sekian telah melihat Khadir. Itu dah boleh kuat. Orang duk cerita. Bukan Nabi cerita, orang lain duk cerita.
hak Nabi ada riwayat hak Nabi royak dia. Palsu tu dah ahli riwayat ahli dah. Tapi hak orang royak ni kalau kita kata orang dipercayai pun dia ada ulama yang di sahih yang dipercayai pun dia nampak Khadir. Nah, itu ya ada. Bukan hadis Nabi dah. Tetapi alangkah peliknya cerita-cerita ni pelik dah. Apakah Khadir itu memiliki tanda-tanda tertentu yang membolehkannya dikenal? Pasti. Ini masalah. Macam mana boleh tahu Khadir itu dah? Nabi Muhammad SAW adalah hadis-hadis cerita ni syama'il dia dah. Tu pun banyak cerita juga dah. Ada Nabi Muhammad SAW mari jumpa tu negro pun ada cerita-cerita orang soleh ni. Ni Nabi Khadir lagi lah tidak ada hadis cerita yang rupa yang gano dah. Tak ada cerita dalam hadis Nabi cerita Nabi Khadir ni janggut panjang mana, putih ke tak putih ke hitam ke merah ke tak ada cerita dah. Tinggi setara mana dah. Tak ada cerita berlaku dah. Sebenarnya kebanyakan orang yang mendakwa bahawa dia pernah melihat Khadir sebenarnya tertipu dengan perkataan aku Khadir. Tu je nak. Dengan aku Khadir tak terkacau dah. Tak ada hadis Nabi kata nak siapa je jin berupa Khadir ke ataupun jin tak boleh mengaku Khadir ke, tak ada dah. Semua tu ada kemungkinan dah. Semua mengetahui bahawa tidak harus membenarkan orang yang berkata sedemikian dengan tanpa ada bukti keterangan mengenai ini daripada Allah SWT dah. Nabi Muhammad sendiri dah. Hak sahihnya jin ni tak boleh hak sepakatnya dah. Jin syaitan iblis tak boleh berupa Nabi, muka wajah Nabi tak boleh terbakar dah. Tapi kalau dia berupa orang lain yang ngaku Nabi, ada khilaf. Hak kuatnya boleh lagi. Daripada setengah kata kena percaya dah dia royak tapi tak. Ada setengah orang ulama tu kata kalau mari tu dia ngaku Nabi dia betul monyet beruk dah, kena percaya dah. Dia kata gitu dah. Dia katakan dia mari tu hak ngaku Nabi tu berdasarkan amalan orang hak dengan masalah lah kalau gitu tak. Masalah ni hak mari tu ngaku memang Nabi Khadir ngaku pakai ngaku gitu nak. Jadi tidak harus mempercayai keadaan sebenarnya tanpa bukti daripada Allah, bukan bukti pada main-main daripada Allah sendiri baru boleh percaya Nabi Khadir ngaku. Siapa mengaku Nabi Khadir dah. Oleh itu bagaimanakah orang yang pernah melihatnya boleh memastikan bahawa orang yang berkata sedemikian adalah benar dengan apa yang dia cakapkannya ataukah dusta dah. Nak tahu mana betul ke berlawak dah. Jawapannya dah. Ada pula orang jawab. Mereka yang berpendapat Khadir masih hidup menjawabnya dah. Sesungguhnya Khadir mempunyai tanda-tanda tertentu untuk dikenali oleh mereka yang pernah menemuinya. Pelak dah. Siapa dia pernah menemuinya dah. Tapi Musa cerita di Quran ni. Tak tahu dah. Di antaranya seperti permukaan bumi yang di bawah tapak kakinya menjadi hijau. Itu tanda dia dah. Jin boleh dah. Iblis boleh dah. Kakinya sepanjang satu hasta. Dah. Kadang-kadang berlaku pada dirinya beberapa kejadian luar biasa yang menyokong kebenarannya dah. Tetapi seorang mukmin kadang-kadang dibenarkan dan juga kenyataannya atas alasan kerana bersangka baik ke atasnya. Ini poin penting dah. Masalah dah. Termasuk dari Imam Nawawi kita kata dia bersangka baik pada ashab dia. Dia ni alim tak mudah. Zuhud tak mudah Imam Nawawi, tapi dia sendiri tak jumpa, tak ada cerita dia kitab dia jumpa sendiri Nabi Khadir. Dia cerita ashab dapat ulama-ulama mazhab Syafi'i ni. Pada hadiah tu enggak mazhab Syafi'i ni lah. Butuh mazhab Syafi'i ni kalau Imam Nawawi tak kukuh semula ada. Tak apalah dah. Sungguhnya telah tersebar luas di kalangan mereka yang mendakwa pernah melihat Khadir AS bahawa di antara pengenalan Khadir ialah ibu jari kanannya tidak bertulang. Ibu jari kanannya tak bertulang. Dan bahagian tengah matanya bergerak-gerak. Masalah tengah mata bergerak seperti raksa dah. Ni ada usul dajjal pula kita mikir dah. Ruhul Ma'ani dah. Tersebut dalam satu kisah pertemuan bahawa tinggi Khadir setinggi kebiasaan orang awam. Dalam At-Tabaqat Kubra ni, kitab tasawuf ni. Elok rupa parasnya, wangi bau tubuhnya dan bersih pakaiannya dah. Tafsir Nasafi dan Risalah Al-Qusyari halaman 173. Sementara tercatat dalam riwayat takziah yang tidak pasti kesahihannya bahawa janggutnya bercampur hitam putih. Badannya besar dan mukanya berseri-seri. Rujuk Ruhul Ma'ani lah. Ada ulama yang mengatakan sungguhnya kepada Khadir dan janggutnya berubah. Menakik Imam Ahmad bin Hanbal dah. Daripada bahunya tubuh bulu yang panjang. Ihya Ulumuddin. Disebutkan juga bahawa kainnya berwarna hijau, serbannya berwarna kuning.
Tulis dalam kitab Jami' Karamat Aliyah, kitab tasawuf mana nak? Himpunan keramat-keramat untuk wali dah. Dan pakaian ini tidak akan menjadi lusuh. Sebabnya sebagaimana diberitakan oleh sebagian ulama ialah kerana Khadir tidak pernah durhaka pada Allah Taala dan tidak pernah memakan sesuatu yang haram. Itu sebab dia. Macam Nabi lain. Tak makan benda haram dah. At-Tabaq Al-Kubra warah. Komentarnya, apakah dalil telah digunakan untuk memastikan kesahihan pengadilan diri Khadir? Tahu mana sahih taman tak? Sekadar orang cerita dah. Yang tersebut dalam hadis sahihnya sesungguhnya dinamakannya Khadir kerana apabila duduk di atas rumput yang kering, maka dengan tiba-tiba muncul daripada sebelah belakangnya warna kehijauan. Ini ada dalil lah. Justru itu dari mana munculnya pula tanda-tanda pengenalan lain yang disebutkan sebelum ini? Itu kalau ia apa tak? Napa ija tu boleh disulap oleh jin boleh, tapi hak Nabi Khadir ni memang dia tu gitulah dah. Mengenai kakinya sepanjang satu hasta yang diperolehi daripada hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Munqadar daripada Umar bin Khattab, tapi kami tidak mengakui kesahihan riwayatnya. Dia kata tak sahih juga dah. Sementara setengah tanda pengenalannya yang lainnya diperolehi daripada mereka yang mendakwa menemui Khadir sahaja dah. Dalam bentuk rupa yang berbeza-beza di antara satu sama lain lah. Yang ni cerita gini, cerita ni. Sehingga jadilah rupa paras dan personaliti tubuh badan Khadir sesuatu yang tidak tetap bentuknya dah. Sekali jadi negro, sekali jadi tua, sekali muda dah, sekali putih, sekali janggut lebat benar kan. Sekali tidak dah. Macam-macam rupa bentuk. Kalau tengah cerita dari kita tasawuf dah. Kejadian luar biasa merupakan suatu perkara yang boleh berlaku pada Khadir dan kepada siapa sahaja daripada kalangan para wali. Boleh berlaku dah. Karamat apa ni? Boleh jadi kejadian luar biasa yang didakwa berlaku pada Khadir sebenarnya berlaku pada wali yang lain juga. Yang menyamar sebagai Khadir. Ini sangka baik pada tok wali ni. Yang kemudiannya berkata saya adalah Khadir. Boleh jadi juga. Ataupun jin boleh. Tapi kata wali lain jadi kita. Jadi macam jadi menipu pula jadi mengaku Khadir. Telah berlaku satu peristiwa yang diberitakan oleh suatu hadis yang sahih yang berkaitan dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Bahawa satu ketika Rasulullah SAW telah ditanya dari golongan manakah kaum ini. Jawab baginda daripada air. Minal mak Nabi. Orang bertanya menyangka bahawa perkataan mak tu bermaksud nama kabilah. Minal mak. Sedangkan apa dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ialah sesungguhnya kaum itu diciptakan daripada air mani yang memancuk keluar. Ruhul ma'ni. Jadi Nabi ni nak jaga kerahsiaan daripada bocor. Jadi dia keceknya benda yang panggil tidak jelas lah. Bukan nipu 100% tidak jelas lah. Masuk yang tersirat. Dan bukan masuk yang zahir. Kerana bukan semata-mata gitu. Tapi kerana Nabi ni untuk elok bahaya dah. Bahaya daripada kejaran musuh ni. Itulah dah. Tidak nyawa dah. Nipu pun tak apa pasal tu dah. Tapi Nabi ni tak nipu direct. Nabi guna perkataan hikdah. Mungkin juga dah. Jadi ispelek sikit lah. Yang boleh masuk berdagang dah. Nu'an mustarak dah. Apa yang disebutkan tadi bahawa bajunya tidak akan menjadi lusuh kerana Khadir tidak melakukan maksiat kepada Allah SWT dan tidak memakan makanan haram, maka untuk menolak dakwah ini kami ingin katakan sungguhnya penghulu segala Nabi dan Rasul yang terbaiklah seluruh umat Nabi ni, seluruh manusia ni tak ada lah terbaiknya nak iaitu Nabi kita Muhammad SAW pakaian juga lusuh dan menjadi buruk sehingga kadang-kadang baginda terpaksa menampaknya. Nabi jahit sendiri dia tanpa pakaian dia. Padahal baginda juga tidak melakukan maksiat juga dan tidak memakan makanan haram juga. Macam mana dia buat hujah pakai dosa ni kerana tak makan benda haram? Nabi tadi berburuk. Jadi mana Nabi makan benda haram? Nabi SAW ni. Khadir saja tak makan benda haram. Jadi kita kena mikir dah. Guna otak. Cerita pelik-pelik ni guna otak. Biar logik. Biar kita takwil. Ini hadis Nabi takwil tak mudah tau. Nabi kata jangan duduk atas kubur. Dia kata begok. Tak bolehnya. Duduk tak apa. Oh tak mudah nak tahu dah. Hadis-hadis Nabi dah. Tiba-tiba cerita pelik-pelik ni tak boleh kena percaya dah. Tak percaya habis. Masalah gitu dah. Dari cerita pelik mudah nak percaya. Hujah ketujuh. Sesungguhnya Khadir telah berpisah dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa bin Imran AS ni itu orang yang berkata-kata dengan Allah SWT dan selepas itu tidak lagi bersahabat dengannya. Kata Khadir, hadza firaqu baini wa bainika. Artinya ini menjadi punca perpisahan kita berdua lah.
Secara logiknya bagaimana Khadir boleh meredai perpisahannya dengan Nabi Musa AS dan kemudiannya datang pula berjumpa dengan hamba-hamba Allah yang jahil, yang terkeluar daripada jalan syariat, seperti mereka tidak menghadiri solat Jumaat, solat berjemaah dan tidak juga di mana-mana majlis ilmu. Peliklah Nabi Khadir ni jaga dah. Itu oleh orang yang pantang lah, orang buat orang kritik ke orang buat tak betul dah. Dah. Jadi dia ni jaga. Tiba-tiba Nabi Musa yang sangat hebat kalimullah ni, orang bercakap-cakap direct dengan Allah SWT pun Nabi Khadir ni tidak pertahankan nak jumpa dah. Sampai termasuk dia perpisah dia tak sejumpa dah. Tiba-tiba jumpa nasihat jahil ni boleh jumpa banyak kali pula, setengah-setengah cerita dah. Ada sebahagian mereka ini masing-masing pernah berkata, Khadir telah berkata kepadaku. Khadir pernah datang kepadaku. Khadir pernah berpesan kepadaku. Alangkah peliknya dia sanggup berpisah dengan Nabi Musa tapi bersahabat pula dengan orang-orang yang jahil, yang tidak bersahabat dengannya kecuali syaitan yang kena rejam. Kita tengok jahil tu okey, tak semayang beda, semayang dengan hati dah apa dah. Makrifat mari tak semayang beda. Tiba-tiba bapak ni duk cerita jumpa sama Nabi Khadir. Tak pelik lah tak? Nabi Musa hak alim, hak soleh, yang baik ni. Nabi Khadir tak selesai nama tak? Nasai nasihat jahil tu okey ni. Maha suci engkau ya Allah, ini merupakan satu pembohongan yang besar. Rujuk dalam kitab Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dha'if halaman 75 hingga 76 Ibn Qayyim Jauziyah. Jawapan kami tidak, orang jawab pula, orang yang pertahankan Nabi Khadir ni lagi nak. Kami tidak boleh menerima dakwaan bahawa Khadir pernah menemui mereka yang jahil yang terkeluar daripada landasan Syiah. Tak terima juga. Dan kalau ada daripada kalangan mereka yang mendakwa sedemikian, maka dakwaan mereka tidak perlu dilayan dan tidak perlu diberi perhatian kerana mereka para pendusta yang menyerupai Dajjal sanggup melakukan apa sahaja, apa jua pendustaan sehingga terhadap Allah SWT dan Rasulnya. Ada palsu pemudah buat ni. Maka tidak heranlah jika mereka juga sanggup melakukan pendustaan terhadap Khadir dengan mengatakan Khadir telah datang dan sebagainya. Berkenaan dengan kenyataan berlakunya pertemuan Khadir dengan para ulama-ulama sufi yang terkemuka dan dengan mereka yang suka beribadat yang menjaga undang-undang syariah, maka berita seperti ini telah lama tersebar luas. Masalah di sini ada. Kerana bersangka baik dengan ulama sufi yang besar dah. Masalah bubuh ulama sufi besar, Ibn Arabi bubuh dah. Muhyiddin Ibn Arabi tu dia katakan ulama besar dia. Dah. Syekhul Akbar lah dalam tasawuf ni masalah. Walaupun kitab yang ngau rahsia ni. Masalah situ lah dah sangka baik dah. Ulama besar tasawuf. Setengah ulama Sufi telah menyebutkan berapa syarat yang membolehkan seseorang itu bertemu dengan Khadir AS. Imam Sya'rani contohnya telah menyebutkan pandangan gurunya Imam Ali An-Nabatiti Ad-Darir berhubung dengan masalah ini dengan katanya, tak guru pada Sya'rani lagi dah. Sya'rani pada kitab bertah ke Ibn Arabi kuat juga dah. Sungguh-sungguh kuat dah. Ni tak guru dia cerita kepada Imam Sya'rani lagi dah. Dia katakan apa dah? Sesungguhnya Khadir tidak akan datang menemui seseorang melainkan terdapat pada dirinya 3 dari berikut, walaupun dia beribadat sekuat para malaikat sekalipun, iaitu pertama, ciri pertama seorang hamba itu mestilah senantiasa berada di atas landasan sunnah dalam setiap keadaan dan tindakannya, di samping tidak melakukan apa jua bentuk bid'ah. Kata gitulah dah. Syarat pertama dah. Ciri kedua, tidak ada dalam dirinya sifat tamak dan halaba kepada dunia. Yang ketiga, ciri ketiga, tidak ada dalam hatinya apa jua bentuk perasaan yang tidak baik terhadap sesama Islam, seperti tidak ada perasaan iri hati, dengki dan ingin melakukan penipuan dah. Baru dah boleh jumpa dengan Nabi Khadir dah. At-Tabaqat Al-Kubra, Zawaqi Al-Anwarul Qudsiyah fi Bayan Al-Hud Al-Muhammadiyah bagi Imam Sya'rani, dan Jami' Karam Al-Liya bagi Syekh An-Nabhani. Sebagaimana Syekh Ali bin Muhammad Al-Wafa' menyatakan bahawa Nabi Khadir dan Nabi Ilyas tidak akan menampakkan dirinya melainkan bagi orang yang ruhnya sempurna sahaja, mempunyai kemuliaan dan kemurnian. Rujuk Al-Tabaqat Al-Kubra. Jadi macam makhluk gaib jugalah, macam jin jugalah Nabi Khadir, Nabi Ilyas ni kalau tengok sini. Dikatakan bahawa Syekh Abu Abdullah At-Tusturi pernah berkata, sungguhnya Khadir tidak akan menemui sesiapa pun melainkan hanya untuk tujuan memberikan pengajaran kepada orang itulah. Sesungguhnya Khadir tidak memerlukan ilmu para ulama kerana dia telah memiliki ilmu laduni. Rujuk Tabaqat Al-Kubra.
Komentar, kata Ibn Kathir, cerita-cerita tersebut walaupun banyak dan tersebar luas, tetapi ini tidak boleh dijadikan hujah bahawa Khadir masih hidup kerana kebanyakannya lemah dari segi sanaknya. Kesimpulannya, masalah sanak hadis ni dah. Tok guru tasawuf ni paling bermasalah ni. Akhlak comel ibadah kuat ke apa dah. Tapi dari segi hadis kan paling bermasalah ni. Paling banyak meriwayatkan hadis palsu ni ulama sufi dah. Walaupun terkenal bahkan dah. Kalau kita tengok kitab Ghunyah, kitab Syekh Abdul Qadir Jalani kan tak? Yang Tok Wali lah dah. Keramat banyak benar tu. Nah, memang sahih lah kita riwayat dia. Pasal keramat dia dah. Banyak sangat orang cerita keramat dia dah. Tapi bila-bila gitu dia kitab dia. Oh, tak boleh pakai banyak ada lemah palsu. Bid'ah banyak jajan dah. Walaupun dari kitab dia, kitab Ghunyah ni, dia cerita pasal akidah salah ni. Dia mempertahankan akidah macam tuduh Ibn Taymiyah lah dah. Di tahun 500 Hijrah, Ibn Taymiyah dekat 900 Hijrah, dekat 700 Hijrah kan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jalani ni walaupun akidah salah macam akidah al-hadis ni dari segi tu, tapi dari segi periwayatan hadis lemah juga dah. Tu masalah kalau kita tengok dah. Kalau kita tengok ni jagalah berapa orang saja yang terima, hak lain tu tidak terima dalam periwayatan hadis di kalangan ulama besar, tokoh-tokoh tasawuf dah. Masalah lemah ni. Kesimpulannya, cerita-cerita seperti ini boleh dikatakan sahih bila terjadi terhadap mereka yang tidak masum, seperti sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita kata sahabat ada cerita, tak apa, tahan lah sikit dah. Nah, sahabat ni udul belaka dah. Udul ni adil belaka sahabat ni. Nah. Atau mereka lainnya kerana harus berlakunya kesalahan ke atas dari mereka dah. Dia kata gini, sahabat Rasulullah yang ada setara mana pun tidak maksud lagi dah. Sahabat setara mana pun mungkin tersilap, tersalah dia. Tambah orang lain dah. Jadi dia nampak Nabi Khadir padahal bukan dah. Gitu dah. Setara sahabat ada kemungkinan salah. Ni orang selepas hak cerita banyak Khadir ni, orang selepas daripada sahabat kebanyakannya bukan sahabat dah. Sahabat ni ada perbincangan di kalangan ulama ni. Walaupun dia kata adil, tapi ada perbincangan tentang ketepatan ucapan sahabat ni dah. Ada bincang lah setaman tersilap pasal ada setengah tu sahabat ni meringkaskan maklumat tentang umur sahabat. Ada Anas ni ada cerita umur setahun ni dengan khidmat Nabi ni bila kiper sedekah kata umur 10 tahun, kata 10 tahun gua ni bila kiper sedangkan Nabi tidak bagi budak-budak umur kurang daripada 15 tahun. Jadi dibincang oleh ulama, mungkin sahabat tu bukan kata silap, ia meringkaskan membundakan umur dah. Macam-macam lah perbincangan ulama. Itu di kalangan sahabat, orang lepas sahabat lagi lah. Lagi banyak lah kesalahannya nak. Begitu juga dengan umur Aisyah. Walaupun ramai ulama hadis pertahankan betul dah. Umur 9 tahun. Nikah 9 tahun bersama Nabi tu kan. Tapi ada lagi perbincangan. Adakah dia meringkaskan asal sebut dia Urwah, Hisham. Dan kadang-kadang Aisyah sendiri pun mungkin salah ni. Mungkin tidak tepat lah. Meringkaskan dah. Biasa ni manusia dah. Tidak maksud dah. Wallahu a'lam. Dirujuk dari Bidayah wan Nihayah. Jilid 1 muka 334. Hujah ke-8 yang sesungguhnya umat Muhammad bersatu pendapat, iaitu ijma' bahawa siapa yang berkata saya Khadir, sekiranya dia berkata aku dengar Rasulullah SAW bersabda begini dan begini, nescaya tidak boleh diakui perkataannya itu dan tidak boleh dijadikan hujah dalam agama. Walaupun Nabi Khadir dah ajar kita dah. Justru itu tidak ada jalan keluar daripada hujah ijma' ini bagi orang yang mengatakan bahawa Khadir masih hidup, melainkan dia perlu berkata sesungguhnya Khadir tidak pernah bertemu Rasulullah SAW dan tidak pernah mengikat perjanjian setia dengan baginda. Khadir setara mana pun sepakat. Nak siapa ke Nabi akad tangan nak pergi badan tu tak. Kalau tidak kalau dia matilah Nabi ni, orang pergi badan ni, tak ada lah orang akan sembuh. Tidak ada lah orang yang menyembah Allah SWT lagi. Tak. Semuanya syirik belaka dah. Jadi gitu Nabi doa dah. Sampai tahap tu dah. Kalau ada Nabi Khidir, mestilah Nabi kata, kecuali Khidir lah. Mati habis orang lain pun Nabi Khidir ada. Nabi tak ada sebut gitu dah. Lepas tu nak mati ke diri Nabi Khidir duduk mana tak? Nabi Khidir, tahu mana hebat pun di bawah Nabi tu. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW paling hebat, paling mulia. Paling setiap Nabi ni kena ikut Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Nabi Khidir ni, dikatakan boleh iman dunia hebat, tiba-tiba tidak jumpa, pereskan Nabi ni. Tak apalah gitu dah. Ataupun dia perlu berkata sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah diutuskan kepadanya.
Dia belik gitu lah. Nak kata tak. Dia tak ikut syariat Nabi dah. Dan kenyataan seperti ini boleh membawa kepada kekufuran. Mana rumusnya? Fi sahih wa dhaif. Dia kata siapa yang kata Nabi Khadir kalau hidup lagi tak ikut syariat Nabi Muhammad, dia boleh jadi kafir dah. Bukan gua bebok lah, gua bukan sungguh dah kafir dah. Nabi Khadir boleh jadi kafir kalau tak ikut syariat Nabi Muhammad dah. Kerana dia zaman Nabi Muhammad ni semua syariat lain terhapus. Termasuklah syariat Nabi Musa, Nabi Isa dan syariat Nabi Khadir pun terhapus. Dia kena ikut syariat Nabi Muhammad SAW saja dah. Jawapannya, kamu tidak boleh menerima kenyataan bahawa siapa yang mengatakan Nabi SAW tidak pernah diutus kepada Khadir AS boleh menjadi kufur. Tak terima pula dah. Kalau kita andaikan perkataan sedemikian memang tidak menjadi kufur, maka ianya juga adalah suatu perkataan yang batil dengan ijma' para ulama. Kami milih untuk mengatakan bahawa Khadir memang datang menemui Rasulullah SAW dan berbai'ah dengannya. Bai'ah dengan Nabi dah Khadir. Tapi Nabi tak ayat dah. Tetapi ianya berlaku secara rahsia yang tidak disedari oleh siapa. Sedap dia kata secara rahsia dia. Ini dikuatkan dengan pendapat segelintir ulama terkemuka usul fiqh yang mengatakan bahawa Khadir juga termasuk dalam kalangan sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Nabi pula dah. Cuma boleh jadi tidak diterima riwayat daripadanya kerana tidak dapat dipastikan kewujudannya. Tak pasti, tak kecil juga. Tak pasti juga, senyap lah. Tidak dapat dipastikan dengan sebenar diri Khadir semasa melihatnya. Tak pasti, tapi percaya. Duk saya barata dah. Tak pasti jangan duk saya bakal kapur. Bengok kapur kata-kata dah. Ini masalah. Masalah mana? Masalah ulama juga. Masalah ulama. Yang apa? Ada pertahanan benda gini dah. Tujuh ke-9. Sekiranya Khadir masih hidup, nescaya dia akan berjihad menentang orang kafir dia. Keluar berjuang pada jalan Allah SWT pada masa tertentu. Dia akan berada dalam barisan perang. Menghadiri solat Jumaat dan solat berjemaah. Memberi bimbingan kepada orang-orang jahil daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Kerana semua ini lebih baik baginya daripada berjalan-jalan di belantara bercampur gaul dengan binatang buah. Jumpa jahil Nabi. Sahabat besar tak jumpa. Sikap sebegini sesuatu yang sangat dilaknat ke atasnya. Dia ni jahat lah. Tiba-tiba tak jumpa Nabi yang sangat mulia. Paling besarnya siapa kau syafaat ni? Syafaat kubra tu. Nabi Muhammad SAW tiba dunia ni tak sejumpa dia. Dan memberikan keaiban yang sangat besar terhadap dirinya lah. Jadi dia jadi benda yang memalukan lah. Cara benda remeh-temeh. Jumpa orang jahil. Nabi Muhammad tak jumpa. Sahabat besar tak jumpa lah. Jawapan pula ada pula ulama jawab. Berkata Syekh Mullah Al-Qari. Sesungguhnya kenyataan seperti ini hanya sekadar satu andaian semata-mata. Kerana dari mana mereka memperoleh dalil yang menafikan Khadir menyertai jihad dan lainnya. Dia tanya balik. Sepatutnya orang yang kata dia pergi jihad dengan pergi jihad bersama Nabi. Kenapa kau dalil lah untuk cerita gitu saja. Entah mana dah. Jadi orang yang menafikan itulah. Bukan menafikan. Benda dia tak ada. Nak kata ada kena ada dalil lah. Daripada itu orang yang alim dengan ilmu laduni. Mai buah ilmu laduni pula lah. Hanya menyibukkan dirinya dengan urusan yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala. Pada setiap tempat dan masa iaitu dengan mengikut kesesuaian urusan dan keadaannya lah. Jadi sibuk lah. Tak jadi pilihan Nabi kau apa maksudnya. Jangan kita cuba berani mengkiaskan tindakan raja-raja dengan tindakan tukang-tukang besi. Kalau dah. Masa cik Allah ada juga orang yang berani menafsirkan tindakan hamba-hamba Allah mengikut kehendak hawa nafsunya. Apa benda? Pelik juga mula Al-Qari sini bab ni lah. Al-Hazar fi amri Khadir li Mullah Al-Qari dah. Jadi marah apa dia nak? Mullah Al-Qari kepada ulama yang mempertikaikan hidup lagi Nabi Khadir ni. Dia kata hawa nafsu pula dia. Ingin ku jelaskan di sini ni. Muhammad Khair Ramadan ni pengarah kitab ni. Semua hujah-hujah tadi merupakan dalil yang dikemukakan oleh Ibn Jauzi dalam kitabnya Ujalatul Muntazir fi Syarhi Halil Khadir sebagai satu jawapan balah kepada pendapat orang yang mengatakan hidupnya Khadir sehinggalah sekarang. Benda tu ada dah dalam kitab Ibn Jauzi dah. Lama dia Ibn Jauzi dia peringkat awal lagi sebelum Ibn Taymiyah lagi dah. Dia peringkat awal menang lagi dah. Di samping itu kami juga telah mengutarakan di sini hujah-hujah yang telah diberikan oleh Syekh Al-Mullah Al-Qari iaitu sebagai suatu jawapan balas daripada beliau terhadap hujah-hujah yang telah diberikan oleh Imam Ibn Jauzi tadi. Kena banyak-banyak ikuti ni. Jawapan daripada Syekh Mullah Al-Qari. Kami akan peruntukkan lagi suatu ruangan khusus bagi membincangkan masalah ini secara terperinci di bawah topik perbincangan dan komentar. Detail lagi perbincangan dan komentar lah. Nak cerita betul dah. Tak usah kritik mana betul tidak lah pendapat tentang Khadir ni mati atau tidak lah.
ataupun hidup pahala ni. Okay, habis itu kita nak cerita dalil lain bahawa Khadir telah mati dah. Yang tidak daripada kitab Ibn Jauzi lah dan Mula Al-Qari lah. Jadi daripada ulama lain kena tak? Dalil lain lah kira. Selain daripada hujah-hujah di atas, Abul Faraj Ibn Jauzi juga telah menemukan dalam kitabnya yang lain lah, Ijalatul Muntazar fi Syarh Al-Khadir, dalil-dalil lain bagi menyokong pandangan mereka lah. Di antaranya ialah sebagaimana berikut, iaitu kata Muhammad Khairul Madani Yusuf, aku tidak pernah pun melihat kitab ini. Gitu dah. Semua hujah ini diketahui melalui kitab Al-Manarul Munif karangan Ibn Qayyim Al-Jaziyah halaman 9 yang ke-17 yang mengutip dari kitab tu lah. Tadi kitab tu hilang dah. Tak ada dah zaman Elon dah. Yang ada ni zaman Ibn Qayyim tu ada lagi. Dan dari ini semuanya telah diukir oleh Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Jilid 1 muka 1-4 dah. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah pun ada dalil ni yang kutip daripada kitab Ibn Jauzi lah. Kitab tu sendiri ni hilang dah. Tapi semua hujah ini telah dijawab kesemuanya oleh Syekh Mula Al-Qari dalam kitabnya Al-Hazar fi Amrul Khadir. Tapi Mula Al-Qari ni pertahankan. Hak jumhur ulama kata hidup lagi tu. Dia jawab lah. Saat ni jawab dah saat ni dah. Okey, ini ada lagi dalil dia dah. Iaitu firman pertama, firman Allah Ta'ala, wa ma ja'alna al-basharin min qablikal khuld. Maka Nabi Khadir juga jika ia termasuk dalam golongan manusia, tidak mustahil dia juga termasuk dalam keumuman ayat ini. Ayat ini dah. Justru itu tidak harus mengecualikannya daripada umum ayat ini kecuali dengan dalil yang sahih, yang kuat sangat Mungkin main-main dah. Pasal dah. Jadi wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld, maksudnya dan tidak aku, surah Al-Anbiya ayat 34 ni, tidak aku jadikan seorang manusia pun sebelum engkau kekal dah. Sebelum Nabi Muhammad, maksudnya sebelum Nabi Muhammad ni. Termasuk Nabi Khadir dah. Dia mati dah lah. Baru tiba ayat ni. Ayat ni sangat-sangat terang dan sangat-sangat jelas. Tak ada orang yang sebelum Nabi Muhammad ni hidup kekal. Hidup lama lagi, hidup sampai ke Nabi-Nabi dah. Semua nak akan mati juga. Firman Allah Ta'ala adalah dalam surah Al-Imran ayat 81, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bih la tansurunnahu qala aqrartum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna wa qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan Abbas berkata, Allah tidak membangkitkan seorang Nabi melainkan dia pasti akan mengikat perjanjian bahawa sekiranya dibangkitkan Nabi Muhammad pada ketika itu dan dia masih hidup, maka hendaklah Nabi itu beriman kepada Nabi Muhammad dan menolong perjuangannya. Gitu lah. Ceritanya soal Nabi dalam kitab Taurat lagi lah. Nabi Isa pun apa? Nak cerita tentang kebangkitan Nabi Muhammad SAW dah. Ada dah satu dah. Dan cerita tu, ceritanya kalau Nabi tu hidup lagi masa Nabi Muhammad, semuanya akan ikat janji setengah dia nak tolong Nabi Muhammad SAW. Dia ke Nabi Musa, Nabi Isa ke apa dah. Nabi seterusnya lah, antara celah-celah Nabi Musa dah. Dan Isa tu banyak pula Nabi dah. Allah SWT juga akan menyuruh Nabi itu supaya mengadakan perjanjian dengan umatnya, di mana jika dibangkitkan Nabi Muhammad SAW sedangkan mereka masih hidup, maka hendaklah mereka beriman dengannya, menolong agamanya. Hadis ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari sendiri dalam rujuk Fathul Bari jilid 6 muka surat 310. Dengan itu Nabi Khadir pula sekiranya dia seorang nabi ataupun seorang wali, maka secara langsung dia juga telah termasuk dalam perjanjian ini dah. Dan antara itu sekiranya Nabi Khadir hidup pada zaman Rasulullah SAW, maka sikap yang paling mulia baginya ialah membantu perjuangan baginda SAW, beriman kepada Al-Quran yang turunkan kepadanya dan menghalang serangan-serangan musuh daripada menimpa diri Rasulullah SAW. Dan menghancurkan perjuangannya, kerana Khadir ini jika dia adalah seorang wali, maka pastinya Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia daripadanya. Dan jika dia seorang Nabi, maka Nabi Musa AS lebih mulia daripadanya. Walaupun Nabi Khadir dikatakan alim daripada Nabi Musa, tapi poin dia tetap Nabi Musa lebih mulia sebab dia kalimullah ni. So dan dia ulul azmi Nabi Musa ni. Tak termasuk kalau Khadir ni. Lepas tu pula di akhir-akhir nak berpisah tu, Nabi Khadir kata, aku ada ilmu yang mu tak tahu. Kamu ni, Nabi Musa ni ada ilmu yang aku ni, Nabi Khadir tak tahu dah. Dia tahu, ya ada lebih Nabi Khadir lebih ilmu dah. Tapi Nabi Khadir ni ilmu lain dah. Lebih pun lebih hebat lain dah.
ada benda yang diperlukan oleh Nabi Musa dan umat Nabi Musa yang dia tak tahu, Nabi Khadir tak tahu. Bukan lebih. Maksudnya siapa kau semua hak Nabi Musa dia tahu belaka dak dah. Tidak gitu dah. Sesungguhnya Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, sekiranya Nabi Musa hidup, nescaya tidak harus baginya kecuali mesti mengikut ajaranku. Ruhul Ma'ani, hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Ja'ala daripada Jabir bin Abdullah. Hadis kuat lah. Jadi Nabi Musa pun wajib ikut. Kenapa lah Nabi Musa ni kira lama dah mati dah. Pakak tahu belakang dah. Tiba-tiba Nabi tak sebut nama Nabi Musa ada Nabi Khadir. Apa Nabi tak sebut Nabi Khadir sekali situ tak? Tak jumpa dia dah. Kali hidup Nabi Khadir, jumpa dengan Nabi dah. Ikut Nabi Muhammad SAW, Nabi Khadir tak ada sebut dah. Seolah-olahnya nak ceritanya benda tidak benda yang sahih lah. Kalau benda tu penting sangat, benda dia sahih sangat, so mesti Nabi cerita Nabi Khadir dulu sebelum Nabi Musa. Untuk berjumpa dengan Nabi dah, untuk ikut Nabi dah. Okey, kenyataan daripada Nabi SAW ini juga telah disokong oleh ayat ini, iaitu sesungguhnya para Nabi kesemuanya jika diandaikan hidup dan dipertanggungjawabkan mengikut syariat Rasulullah SAW. Semua Nabi kena ikut syariat Nabi kalau hidup lagi. Dan secara mereka semua akan sanggup menjadi pengikut Nabi kepada Nabi SAW dan tunduk di bawah perintahnya dan syariatnya, syariat Nabi lah. Berkata Al-Qadhi Abu Ja'ala Al-Far' Al-Hambali, suatu ketika sahabat kami telah ditanya mengenai Khadir, adakah ianya telah mati? Jawab mereka, ya. Katanya lagi, mengikut apa yang telah disampaikan kepada aku, beginilah juga pendirian yang telah diambil oleh Abu Tahir Al-Ubadi dengan hujah daripadanya, iaitu jika Khadir masih hidup, sudah pasti dia akan tampil menemui Rasulullah SAW. Semua ini telah disebutkan oleh Ibn Al-Jawzi dalam kitabnya Al-Ujalah. Selain lihat Bidayah wan Nihayah, jilid 1, muka surat 335. Itulah dah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika bertemu dengan para Nabi pada malam Isra' Mi'raj. Nabi jumpa Nabi-Nabi ni. Bagi dia telah dilebihkan ke atas mereka. Masa tu pun Nabi jadi terimak kepada Nabi ruh Nabi. Bukan Nabi hidup dah. Tokoh punya ruh Nabi masa tu. Nabi jadi terimak. Orang lain ikut dah. Jadi ataupun Nabi duduk depan. Apabila tiba waktu salat dengan perintah Allah SWT, Jibril telah menyuruh Rasulullah SAW supaya mengimami mereka. Nabi jadi terimak pada Nabi-Nabi yang lain. Daripada sini dapat difahami bahawa sekiranya Khadir masih hidup, nescaya dia juga menjadi salah seorang daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau hidup lagi dah. Yang ketiga, dalam ceritanya sebesar Isra' Mi'raj tak sebut Nabi Khadir, tak ada sebut dalam hadis tu. Sepatutnya sebut lah. Yang ketiga, ini pula Nabi Isa bin Maryam AS apabila turun ke bumi di akhir zaman, dia akan berhukum dengan syariat Islam yang suci ini. Dia tidak akan keluar daripada lingkungan syariat tersebut dan mengelakkan diri daripadanya. Tak akan elok lah daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa ni lah. Sedangkan Nabi Isa juga adalah salah seorang daripada Ulul Azmi yang 5. Nabi Khadir tak termasuk. Nabi Isa ni termasuk dah. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi mana? Nuh. Jadi orang ini Ulul Azmi lah. Dan Nabi terakhir dari kalangan para Nabi Bani Israel lah. Jadi kena ikut Nabi Muhammad. Yang keempat, apa yang telah dimaklumi, tidak ada satu pun riwayat yang sahih atau hasan yang dapat menenangkan jiwa yang menyatakan bahawa Khadir AS pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Sahih atau hasan tak ada. Do'if lah atau palsu dah. Nabi sendiri jumpa Nabi Khadir. Dalam peperangan Uhud tak ada dah. Atau menyertai mana-mana peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW. Tak ada. Yang sahih dah. Nak cerita Nabi Khadir, tolong Nabi masa peperangan lain. Rasulullah SAW pernah berkata pada hari peperangan Badar. Ini penting dah. Ya Allah, jika kamu musnahkan kumpulan ini, nescaya kamu tidak akan disembah lagi selepas ini, buat selama-lamanya di muka bumi ini. Nabi kata begitu. Kalau mati tak ada orang nak sembah mu lah. Pakat jadi syirik belaka. Nabi Khadir, kalau hidup lagi, dia ni akan jadi syirik juga dah. Itu soalan ini seolah-olah Nabi tidak menganggap Nabi Khadir hidup dah. Dalam kumpulan ini terdapat pemimpin-pemimpin orang Islam dan pemimpin-pemimpin para malaikat sehingga Jibril AS sendiri ada masa itu dah. Maka sekiranya Khadir masih hidup pada masa itu, pastinya kedudukan Khadir di bawah bendera ini juga menjadi sebaik-baik kedudukan baginya. Dan menjadi sebesar-besar peperangan yang pernah diikutinya dah. Kalau benda tak ada, mesti dah diceritakan Nabi Khadir ada sekali perang ni dah. Yang kelimanya, kemudian sekiranya Khadir masih hidup juga selepas kewafatan baginda SAW, nescaya beliau akan mengambil tugas Rasulullah.
dalam menyampaikan hadis-hadis dan ayat Al-Quran, dan pastinya beliau akan mengingkari segala hadis-hadis yang palsu, riwayat-riwayat yang terbalik, pandangan-pandangan bid'ah, hawa nafsu yang fanatik, menyertai orang-orang Islam dalam peperangan, menghadiri majlis-majlis dan perhimpunan mereka, memberi manfaat kelebihannya kepada mereka, menolak kemudaratan musuh yang akan menimpa mereka, membetulkan kesalahan kesalahan ulama dan hukum hakam, memperakui kebenaran dalil dan hukum hakamnya dah. Mesti dia cerita ni sahih ni doa ke apa. Semuanya itu lebih baik baginya daripada bersembunyi di negeri-negeri dan daerah-daerah tertentu dah. Ni nusuk khabar cerita jero ni, khabar cerita jero ni dah. Cerita belum benda tak payah dah mana dah. Bertemu dengan hamba Allah yang tidak dikenali keadaannya dan akhlak kebanyakan mereka ni. Allah Ta'ala akan memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang betul dah. Yang keenam, antara hujah lain lagi ialah satu hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Muslim dan kitab-kitab hadis lainnya daripada Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW pada satu malam selepas salat Isyak telah bersabda, apa pandangan kamu malam ini? Kerana sesungguhnya apabila sampai tempoh 100 tahun, maka tidak akan kekal hidup di atas muka bumi ini, walaupun seorang manusia pun pada hari itu yang dia telah wujud pada hari ini. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Lihat Fathul Kabir jilid 3 muka surat 24. Jadi kalau start Nabi cerita tu, Nabi umur lebih dah dah 60 dekat 60 dah. Lepas tu cerita 100 tahun akan datang dah. Kalau kita ambil lah Nabi 163 umur tu ataupun 60. 100 tahun akan datang ni 160 tahun hijrah 100 mata 70 hijrah lah. Nah. Gitu dah. 70 hijrah ke apa lebih tu tak ada lah orang hidup lagi setengah hidup zaman Nabi dah. Termasuklah Khadir kalau hidup lagi dah. Dia akan mati situ juga mana. Kalau dia hidup zaman Nabi akan mati lepas 70 hijrah lebih tu dia akan mati juga. Hadis ni riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Imam Ahmad dalam musnadnya. Bukhari ada tak saya ni. Hadis ni kuat ni. Bukhari Muslim ada ni. Nah, kuat ni. Yang ketujuh ni. Dalil lain. Ibnu Jauzi berkata selepas beliau menghimpunkan hadis-hadis yang sahih yang ada persamaan dengan hadis ini. Semua hadis-hadis sahih ini telah memastikan bahawa mematikan dakwaan orang yang berpendapat bahawa Khadir masih hidup. Dalil ini apa kerah lah hujah-hujah ulama yang kata masih hidup tu. Selak kera dia pada dalil ni tak boleh jawab dah. Dia kata gitu lah Ibnu Jauzi jawab ayat dah. Hadis diriwayatkan daripada Jabir dalam Sahih Muslim, tidak ada satu pun jiwa yang bernyawa pada hari ini sampai tempoh waktu 100 tahun ke atasnya bahawa dia akan terus hidup pada hari itu. Imam Al-Alusi berkata hadis ini paling jauh daripada ta'wil. Nak ta'wil gua lagi dah. Ruhul Ma'ani, iaitu sudah jelas bahawa tidak akan kekal seorang pun hidup selepas tempoh masa itu. Nak ta'wil gana terus sebenarnya seterang langit matahari dah. Imam Bukhari telah ditanya tentang Khidir dan Ilyas, adakah kedua-duanya masih hidup? Imam Bukhari kata, lalu Imam Bukhari menjawab, bagaimana ini boleh terjadi sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tidak akan hidup pada penghujung 100 tahun seorang pun manusia yang ada di atas muka bumi ini daripada orang yang hidup pada hari ini. Ruhul Ma'ani Al-Manurul Munif. Ketika Ibrahim Al-Harbi, beliau ialah Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, berasal daripada Al-Marwazi, menetap dan wafat di Baghdad, wafat pada tahun 285 Hijrah. Di antara karangannya ialah Dalailun Nubuwah, Gharib al-Hadis, Kitab al-Adab dan Kitab al-Qada' wa Syuhud. Lihat Hidayatul Arifin jilid 1 muka 4. Dia kata apa? Ketika Ibrahim Al-Harabi ditanya mengenai kekal hidupnya Khadir, bila menjawab, siapa yang tidak dapat melihat kepada perkara gaib tidak akan mampu menjawab persoalan mengenai hidup atau matinya Khadir dengan adil. Tidak ada orang yang mencampak kefahaman seperti ini jatuh berlega dalam pemikiran orang ramai kecuali syaitan sahaja. Ruhul Ma'ani dan Manarul Munif halaman 7 adalah Abu Husain Al-Munadi mencerca pendapat yang mengatakan bahawa Khadir masih hidup. Jadi lebih kurang tadi juga dia katanya siapa dia duk, walaupun dia ulama setamana soleh setamana, kalau mencampukkan benda-benda yang khurafat benda hak tambah hak lawak dah. Benda reka atau boleh tipu ni syaitan dah. Syaitan tak tipu pesungguh yang hidup Nabi Khadir pun. Kalau benda tu tak ada faedah, ini adalah satu campakan syaitan supaya manusia ni tertipu dah. Sehingga mudahlah syaitan iblis mengaku jumpa dengan orang bodoh-bodoh ni ataupun ulama sendiri pun. Ulama pun bukan 100%. Tak salah dah dah. Dia bukan maksum dah. Ulama pun untuk ditipu oleh syaitan mengaku Nabi Khadir, nak tipu kering-kering. Ulama pun dah. Nak gana dah muka syaitan simpan hikmah ini pun dah. Nabi ada yang tipu dia dah. Sah pun ulama dah. Jadi
Perkara itu perkara biasa dah. Jadi kita kena ingatlah bahayanya kepercayaan yang boleh menegar di kalangan orang awam ni sehingga orang awam mudah tertipu dah. Ulama pun dah, alim dia pun ada je jahil juga beberapa perkara dah. Ada benda yang di celah-celah yang boleh ditipu oleh syaitan. Walaupun di tempat lain dia payah kena tipu, ada tempat yang mudah kena tipu dah. Nah, itu perkara biasa lah macam kita. Yang tipu oleh WHO setengah-setengah kagak dah. Semaya jemaah tak boleh duduk rapat 5 minit dah. Ambil gambar, ngajar, zikir, lepas tu nama duduk rapat-rapat dah. Main bola boleh rapat-rapat dah. Musyarak, para mufti boleh duduk rapat-rapat berjajar. Tiba-tiba semaya jemaah 5 minit duduk jajah dah. Tu pun ulama boleh kena tipu dah. Jadi nak guna dah. Jadi kita kena faham lah. Cerita Khadir ni bahayanya bahaya kepada orang awam dan bahaya pada ulama juga. Dah. Wallahu a'lam. Lepas ni kita akan bincang lagi perbincangan di komentar untuk kira macam nak buat kesimpulan lah. Walaupun perbincangan nak sokong hak mana lah. Siapa dia ramah ni kata Nabi Khadir ni hidup lagi, ada pula kata mati dah. Mana dah kita nak terima dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.